helah suspek terbongkar apabila bedah siasat terhadap mangsa di Hospital Serdang mendapati wanita itu mati akibat dijerut. Berang dengan tindakan isteri mahu failkan pengesahan cerai, seorang lelaki menjerut leher isterinya yang juga seorang pensyarah UIAM dengan tudung hingga mati pada 29 Julai 2020. Lelaki itu kemudian meninggalkan mayat isterinya di dalam kereta mereka dalam keadaan enjinnya dihidupkan berhampiran tasik PKNS pinggiran Cyberjaya Dengkil. Suspek yang berusia 42 tahun itu kemudian pulang ke rumah mereka di Putra Perdana, kemudian membuat helah mengajak anak perempuan mereka yang berusia 14 tahun keluar mencari isterinya itu dengan perkhidmatan e-hailing. Setelah mencari dengan anaknya, dia kemudian menghubungi pihak polis dan menyatakan dia telah menjumpai isterinya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Bagaimanapun tembelang lelaki itu dihidup pihak berkuasa apabila siasatan mendapati pasangan itu mempunyai masalah rumah tangga dan pihak polis mengesyaki sesuatu yang tidak kena dengan kelakuan suspek. Mengikut fail pihak polis, Ketua Polis Daerah Sepang Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wal Yusof berkata, suspek dikatakan mencari isterinya menggunakan perkhidmatan e-hailing. Kira-kira jam 1 pagi pada 30 Julai 2020, Balai Polis Cyberjaya menerima panggilan telefon daripada suspek yang memaklumkan isterinya yang berusia 40 tahun berada dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam kereta berhampiran tasik berkenaan. Beliau berkata suspek memaklumkan kepada polis kononnya menemui mangsa yang tidak pulang ke rumah sejak jam 4 petang Rabu dan menemuinya dalam keadaan tidak bergerak. Pemeriksaan polis di lokasi kejadian mendapati tiada sebarang kecederaan pada badan mangsa, manakala gelang emas yang dipakainya masih ada di tangan kiri, namun telefon bimbit dan beg tangan hilang. Bagaimanapun helah suspek terbongkar apabila bedah siasat terhadap mangsa di Hospital Serdang mendapati wanita itu mati akibat dijerut. Lebih mencurigakan, polis telah menahannya berdasarkan tempahan kereta yang dibuat oleh suspek terus ke tempat kejadian tanpa teragak-agak. Secara logiknya, tentulah suspek yang sedang mencari isterinya yang hilang itu tercari-cari beberapa lokasi lain. Tindakan suspek yang terus menuju ke tempat mangsa dibunuh menimbulkan kecurigaan. Siasatan yang dijalankan ke atas suami mangsa mendapati hubungan kedua-duanya mempunyai masalah kerana si suami ada melafazkan cerai pada 24 Jun 2020. Tidak menunggu lama, pada 30 Julai 2020 jam 12.30 tengah hari, sepasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang menahan suspek di perkarangan Hospital Serdang, Selangor. Suspek kemudian mengaku menjerut leher mangsa menggunakan tudung yang dipakai sehingga mati ketika berada di dalam kereta Perodua Myvi di Taman Mas Putra Perdana. Selepas menjerut leher mangsa sehingga mati, suspek memandu kereta ke tasik PKNS di Cyberjaya kira-kira jam 4.30 petang sebelum memindahkan mayat mangsa ke tempat duduk pemandu. Suspek kemudian menunjukkan tempat barang milik mangsa dibuang di hadapan Masjid Putra Perdana dan sehelai baju kemeja batik berwarna hitam. Lelaki itu juga menunjukkan lokasi dia membuang telefon milik mangsa jenis Samsung yang sudah dipecahkan dengan batu di dalam tasik di Taman Putra Perdana. Apakah motif sebenar kejadian? Siasatan lanjut mendapati suspek menjerut leher mangsa kerana terlalu marah selepas mereka bertengkar mengenai hasrat nekat wanita itu untuk memfailkan perceraian. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dan suspek ditahan reman sehingga 6 Ogos 2020. Pada 4 Ogos 2020, sepasukan penyelam dari Unit Selam Marine Polis Diraja Malaysia PDRM dikerahkan ke tasik Perdana Putra sejak pagi bagi mencari telefon bimbit milik mangsa. Turut dibawa ke lokasi suspek lelaki yang juga suami mangsa bagi membantu siasatan. Difahamkan penyelam PDRM dan suspek tiba di lokasi berkenaan sejak jam 11 pagi dan ini kali kedua suspek dibawa ke lokasi yang sama bagi mencari bahan bukti. Kira-kira 4 penyelam dari Unit Selam Marine PDRM terbabit dalam operasi berkenaan. Walau bagaimanapun, pihak polis tidak menjumpai telefon bibit mangsa yang dibuang ke dalam tasik itu.
Sementara itu, pada 6 Ogos 2020, tahanan reman terhadap suspek sepatutnya berakhir tetapi disambung reman untuk 7 hari lagi. Suspek dilihat dibawa keluar dari Mahkamah Magistrate Sepang pada jam 9.50 pagi selepas Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman membenarkan permohonan polis melanjutkan perintah reman terhadapnya sehingga 12 Ogos 2020. Apakah punca mangsa menuntut perceraian dengan suspek? Kehadiran orang ketiga dipercayai menjadi punca perceraian mangsa dengan suaminya yang kemudian berakhir dengan kematiannya akibat dijerut dengan tudung. Siasatan awal polis mendapati suami pensyarah di sebuah universiti awam itu ada menjalinkan hubungan dengan wanita lain, menyebabkan rumah tangga mereka bergolak dan si isteri tetap mahu memfailkan pengesahan perceraian, menyebabkan berlaku perselisihan pada hari kejadian. Individu ketiga yang juga teman wanita suspek telah diambil keterangan. Keterangan berkenaan diambil bagi membantu siasatan berhubung punca kejadian. Malang 1000 kali malang. Perkahwinan yang dibina berbelas tahun runtuh dek kerana orang ketiga. Bagaimana sikap mangsa sebenarnya? Sebagai seorang pensyarah kejuruteraan yang merendah diri, berwibawa dan berpendidikan tinggi, kehilangan mangsa amat dirasai oleh warga tempat kerjanya. Setelah polis mengesahkan penemuan mangsa, pihak pengurusan UIA Gombak mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Terlebih dahulu Persatuan Pelajar Kejuruteraan UIA iaitu Engineers pula menzahirkan ucapan takziah mereka menerusi posting di media sosial. Sementara itu, rakan sekolah mangsa yang enggan namanya didedahkan berkata dia hanya mengetahui kehilangan mangsa melalui perkongsian maklumat oleh rakan-rakan di kumpulan WhatsApp. Dia dan rakan-rakan agak terkejut apabila mengetahui berita itu. Tambahan mereka dan arwah sangat rapat sejak sekolah menengah lagi. Menurutnya, arwah seorang yang merendah diri dan tidak sombong. Beliau sangat merendah diri walaupun berpendidikan tinggi dan berjaya sebagai pensyarah berwibawa di UIAM. Kehilangannya benar-benar dirasai oleh mereka. Malah beliau tidak lokek berkongsi idea dan banyak memberikan nasihat berguna. Dalam masa yang sama, satu posting daripada anak Allahyarhamah juga meruntun jiwa-jiwa yang membacanya. Melalui posting itu, anaknya mengatakan, itulah luahan anak Allahyarhamah berusia 14 tahun di laman sosial Facebook miliknya. Selepas itu, pada 11 Ogos 2020, suspek telah didakwa di Mahkamah Magistrate Sepang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata, kertas siasatan berkaitan kes terbabit sudah disiapkan dan arahan menuduh suspek sudah diterima pihaknya daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Selangor. Kes ini masih di dalam perbicaraan dan pihak polis mengatakan kes pembunuhan ini telah dianggap selesai. Jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan USJ 21 Subang Jaya Selangor pada 30 Julai 2020. Semoga Allahyarhamah diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.